Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Kita sambung ayat 113. Dan ayat 113 ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Kalau ayat sebelum ni Allah beritahu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Bila tu? Bila umat Nabi Muhammad akan menjadi yang terbaik, yang terkuat. Bila mereka membuat kerja al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mana semakin kuat mereka berdakwah, semakin kuatlah umat Islam. Sebab apa? Bila semakin kuat berdakwah, kemungkaran semakin kurang. Bila kemungkaran semakin kurang, Islam akan semakin mudah tersebar. Dan sebaliknya, bila umat Islam semakin kurang melakukan kerja dakwah, maka itulah petunjuk umat Islam semakin kurang kebaikannya dan semakin lemah. Kemudian Allah beritahu musuh-musuh Islam, khususnya ahli kitab, tidak mungkin boleh memudaratkan umat Islam. Yang mana? Dia tak boleh mudaratkan umat Islam yang mana ni? Yang ada khairiyah, yang ada kebaikan tadi, iaitu yang buat kerja dakwah. Kecuali setakat azar. Azar ni sekadar menyakitkan hati, tapi nak memudaratkan fizikal tak boleh. Bila tu? Bila umat Islam buat kerja dakwah. Sebab itulah yang berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah dan sahabat sentiasa di atas, sentiasa di hadapan, dan orang-orang kafir pula sentiasa dihina. Datang je serang Nabi di Madinah, kalah. Datang je serang, kalah. Tapi mulut mereka mencaci Nabi, mencela para sahabat. Itu apabila umat Islam menjalankan kerja dakwah. Tapi kalau umat Islam tak menjalankan kerja dakwah, ayat ni terbaliklah. Musuh boleh menyakiti dan memudaratkan. Betul tak sekarang umat Islam cukup mudah dimudaratkan oleh musuh? Di mana-mana. Di Syria, di Palestin, di Burma, kan? Cukup mudah. Termasuklah kita di Malaysia. Kemudian Allah beritahu, bila Islam tu kuat, automatik musuh akan lemah. Jadi ayat 112 tu Allah kata apa? Duribat alaihimuz zillah. Kehinaan menimpa ahli kitab. Hina. Di mana saja mereka berada, kecuali bihablim minallah, kecuali dia memeluk Islam ataupun ada perjanjian. Kenapa mereka hina? Sebab bukan mereka patut dihina, tapi sebab mereka menghina diri sendiri, iaitu mereka kufur kepada ayat Allah, mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran, dan mereka melampau. Okey? Itu ahli kitab. Ayat 112 Allah nak bagi tahu ahli kitab tu hina sebab dia kufur kepada Allah, membunuh para nabi dan melampau. Timbul soalan, adakah semua ahli kitab Yahudi dan Nasara kufur pada Allah, membunuh para nabi dan melampau? Adakah semua? Tapi kalau kita baca ayat 112 yang kita belajar minggu lepas, ayat tu orang boleh faham semua Yahudi jahat, semua Nasrani jahat. Sebab Allah cakap umum. Betul? Maka Allah tu adil. Ayat hari ini Allah nak mengkecualikan. Bukan semua ahli kitab zalim, bukan semua ahli kitab musuh.
Okey, Tuhan kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu. Laisu apa dah? Kalau laisa bukan seorang. Kalau ramai, laisu. Laisu. Bukanlah mereka itu tidaklah mereka itu sawaun, sama. Sawaan. Sawaan apa dah? Sama. Bukanlah mereka tu sama. Siapa mereka ni? Ahli kitab. Bukan semua jenis bunuh Nabi, bermusuh dengan Islam, kufur kepada Allah. Tak, bukan semua. Ini Allah tu adil. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Apa keadilan Allah di sini? Apa keadilan Allah dalam ayat ni? Laisu sawa. Itu tak adil. Kalau menghukum sekaligus tak adil. Yang jahat Allah kata jahat, yang baik Allah kata baik. Kita kadang-kadang bila satu kampung tu ada 5 perompak, kita kata apa? Kampung tu memang jahat. Adil ke tak? Tak ada. Kadang-kadang satu rumah tu ada 2 yang ambil dadah. Bapak dia okey, mak dia tu jahat. Kita kata apa? Rumah tu memang keluarga dia memang tak boleh pakai. Itu tak adil. Tak adil. Boleh? Jangan kerana nilai setitik rosak. Itu pepatah Melayu kan? Kerana seorang je rosak, kita pukul apa dah? Pukal. Assalamualaikum. Dia panggil apa? Pukalism. Kan? Contohlah, kadang-kadang ada seorang tu ekstrim. Dia mengajar sunnah tapi ekstrim. Semua benda bid'ah. Kita pun hukum semua yang mengajar sunnah tak betul, ekstrim. Salah lah. Kita tak adil. Kadang-kadang yang ekstrim tu seorang je. Betul? Kena berlaku adil. Okey? Ummatun. Ayat ni sebenar. Ini dah habis lah. Mereka tu tak sama. Kemudian kita timbul persoalan, apa maksud tak sama? Maka Allah jelaskan. Min, ada sebahagian. Min tu makna sebahagian ahli kitab ada ummatun. Satu. Ummatun di sini ta'ifah, satu golongan. Qaimah, yang lurus. Yang apa? Qaimah ni asal dia berdiri, qaim, qama. Teguh. Teguh dan istiqamah. Apa maksud dia? Sebelum datang Nabi Muhammad, dia beriman dengan kitab mereka. Bila datang Nabi Muhammad, dia terus istiqamah beriman dengan Allah yang sama. Allah kata, sekarang tukar kitab. Dia pun tukar. Itu makna qaimah. Teguh dan istiqamah. Kalau dia terus pegang pada kitab Taurat, walaupun dia datang Quran, istiqamah ke apa tu? Tak, itu bukan istiqamah. Itu lawan kitab dia sendiri. Okey? Satu golongan yang teguh dan istiqamah. Subhanallah. Jadi sebenarnya Allah nak apa ni? Allah nak bagi tahu ni? Pengajarannya apa dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak puji orang yang istiqamah. Allah kata, ya Allah, bagusnya buat-buat ni. Dulu beriman dengan kitab Taurat. Sekarang bila aku bagi Quran, dia tinggal Taurat, dia beriman dengan Al-Quran. Allah nak puji. Nampak? Macam kita lah. Dulu kita buat ada fahaman, ada amalan yang tak sama dengan Nabi.
Lepas tu ada orang bagi tahu ini sebenar amalan yang sama dengan Nabi. Kita buat apa? Kalau kita istiqamah. Tinggal yang tu. Istiqamah bukan buat benda yang sama je walaupun salah. Istiqamah ialah bila jumpa benda yang betul, tinggal. Itu istiqamah dalam kebenaran. Boleh ke? Okey, apa sifat ni? Apa sifat umat ahli kitab ni yang istiqamah? Apa ciri-ciri dia? Ayat selepas ni. Yatluna, mereka membaca ayat-ayat Allah. Bila mereka baca ni? Ana al-lail. Anak ni waktu-waktu. Waktu-waktu malam. Wahum yasjudun, dan mereka apa makna bersujud di sini? Tengok. Itu makna kalau kita baca terjemahan ataupun terjemah harfiah, kita tak faham. Kalau kita terjemah harfiah, kita kata apa? Baca Quran dan mereka sujud. Apa makna baca Quran dan sujud? Tuhan tak kata solat, Tuhan kata sujud. Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu sujud ke solat? Nak tahu solat, Tuhan nak bagi tahu solat ke sujud? Solat. Tapi kenapa Tuhan guna sujud? Dalam salat banyak tak perbuatan dalam salat? Qiyam, rukuk, sujud kan? Tapi dalam banyak-banyak perbuatan dalam salat, Allah sebut sujud. Ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Apa dia? Perbuatan dalam salat yang paling mulia, yang paling baik dan menunjukkan hamba paling dekat dengan Allah ialah sujud. Faham tak? Maka sebab tu Nabi kata apa? Kalau nak berdoa, waktu yang paling baik berdoa, sujud. Dan sebab itulah bila kita sujud kena doa, kena khusyuk betul-betul. Sebab itulah tempat yang paling dekat dengan Allah. Kalau nak sujud 15 minit pun tak ada masalah. Setengah jam pun tak ada masalah. Kalau solat seorang lah. Kita mana lebih banyak? Kita berdoa dalam sujud ke di luar solat? Cerdik ke tak? Dia kurang cerdik. Kurang cerdik. Sebab waktu betul-betul dekat dengan Allah tak minta. Bila dah semakin berundur, baru dia minta. Boleh? Dan mereka solat. Okey. Apa sifat ahli kitab ni yang istiqamah? Satu, istiqamah yang Allah puji. Lepas istiqamah dia buat apa? Ataupun Allah nak bagi tahu apa punca mereka istiqamah. Apa punca mereka istiqamah? Mereka baca Al-Quran. Dan yatlu ni kita kena jangan salah faham. Yatlu ni Tuhan tak guna yaqra'una. Yatlu ni daripada perkataan tala. Tala. Apa makna tala? Makna ikut. Tala makna ikut. Ada tak ayat Quran yang tala tu menunjukkan makna ikut? Apa dia? Wal-laili dia saja ke? Tak, iza talaha wasyamsi wa duhaha. Kemudian wasyamsi ada waw ke? Duhaha. Kemudian
wal laili wal qamar wal qamari iza ni. Cuba tengok. Cuba terjemah. Wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan demi waktu duhanya. Wal qamari, dan demi bulan, iza, apabila talaha. Tala ni yatlu lah. Kalau fi'il madhi tala, mudhari' yatlu. Apabila dia mengikutinya. Siapa ikut ni? Tak, dalam ayat ni. Siapa ikut siapa ni? Apabila bulan mengikuti matahari. Iaitu bila matahari hilang, bulan pun ikut. Timbul. Kan? Jadi tala apa makna asalnya? Ikut. Jadi kenapa Allah guna yatlu? Allah nak bagi tahu, baca, lepas baca kena ikut. Dan tak mungkin kita boleh ikut kecuali setelah faham. Kalau tak faham boleh ikut tak? Boleh? Allah puji ahli kitab sebab istiqamah. Yang kedua sebab baca Quran, faham dan ikut. Dan baca pula Allah sebut waktu apa ni? Apa pula rahsia? Kenapa Allah sebut baca, Allah puji baca waktu malam? Pasti ada sebab. Kalau waktu malam tak penting, Allah kata baca Quran cukup. Bila Allah sebut penting, apa pengajaran dia? Sebab kita bila baca Quran, kita bercakap dengan Tuhan. Bila bercakap dengan Tuhan, kena fokus. Bila fokus, waktu terbaik malam. Bangun tengah malam ke? Beza tak kita baca Quran tengah malam dengan siang hari? Beza. Beza tak kita baca Quran depan orang dengan sorak-sorak? Beza. Beza jauh. Beza jauh. Bila baca depan orang, fikiran tak fokus. Kita duduk masa tu baca depan orang. Apa yang kita fokus? Siapa dengar aku baca ni? Duk betul tajwid, takut orang tegur kan? Tak fokus. Kalau duk fokus tajwid, fokus tak pada makna dia? Tak. Tapi bila baca sorang-sorang malam, pertama kita tak fikir langsung masalah orang. Yang kedua, keadaan sunyi je. Yang ketiga, kita boleh fokus. Khusyuk. Sama juga bila bulan puasa, Nabi kata apa? Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Okey. Di akhirat besok, apa kata puasa? Puasa berkata kepada Allah, wahai Tuhan, aku tahan hamba-Ku ni daripada makan dan minum dan daripada buat maksiat dia siang hari. Berilah syafaat padaku untuk menolongnya. Kata siapa tu? Puasa. Quran pula berkata, wahai Tuhan, aku yang tahan dia daripada tidur di waktu malam sehingga dia baca aku. Berilah syafaat padaku untuk menolongnya. Mana Quran sendiri sebut, aku tahan dia di waktu malam. Boleh? Bukan salah baca waktu siang, tapi Tuhan nak bagi tahu sangat berbeza baca siang dan malam. Sangat berbeza baca di hadapan orang dengan baca sorang-sorang. Boleh? Kita baca banyak baca siang ke malam? Fokus tak? Faham tak? Lepas subuh bagus juga. Dalam siang pula, siang tak bagus. Tapi dalam banyak-banyak yang tak bagus, yang paling bagus waktu lepas subuh. Sebab apa? Tenang lagi. Tak ada gangguan. Tapi biasanya lah, lepas subuh tu orang memang dah sibuk kan. Hantar anak sekolah, nak bekerja. Biasa tak terbaca. Lepas tu hari cuti pula, nak qada tidur pula. Tak baca juga. Lepas maghrib, masalah kita dah masuk tak malam tu? Maghrib dah masuk tak malam? Masalah kita apa dia pula? Waktu tu lah kita nak tidur kan? Sebab apa? Kita dah bekerja penat di siang hari.
dah kerah tenaga apa, badan dah penat, dah letih, kita pun baca lepas maghrib. Apa kesan dia? Bila waktu malam yang segar, kita tidur dulu, bangun tengah malam. Bangun dekat-dekat subuh ke setengah jam, baca Quran. Ataupun dalam ayat ni, baca sambil solat. Apa yang kita hafal, kita baca dalam solat. Oh, lagi khusyuk. Sebab kita menghayati apa yang kita baca. Kalau tak hafal, buka Quran kat depan, bangun tengah malam, pukul 5 ke, tak perlu lama, setengah jam, buka Quran kat depan, baca. Baca dalam solat. Oh, lagi cantik. Boleh? Kalau baca lepas Isya pun sudah kan? Boleh. Nak baca bila-bila? Boleh. Cuma waktu yang terbaik. Boleh? Boleh? Sebab kalau kita tak buka Quran, kita terpaksa baca 3 kul je. Surah Lazim. Jadi tak ada zuk, tak ada perasaan. Okey? Jadi ayat ni bukan bermakna tak boleh baca siang, tapi Allah nak bagi tahu apa dia? Bila nak baca Quran, pilihlah waktu terbaik supaya apa? Kamu fokus dan khusyuk dan akhirnya kamu faham. Kalau kamu baca lepas subuh, kamu fokus khusyuk dan faham dan ikut, baca. Tak ada masalah. Tujuannya apa dia? Fokus. Waktu-waktu malam. Waktu-waktu malam. Awal pun waktu malam, tengah pun waktu malam, hujung pun waktu malam. Bolehkah? Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga, ini surah Al-Imran kan, sifat orang Yahudi bila dia baca Quran. Cuba buka ayat 121. Jumpa? Betul? Tengok Allah nak puji ahli kitab ni. Allah puji ada sebab. Cuba terjemah. Allazina. Orang-orang yang atainahumul kitab. Yang kami telah beri pada mereka kitab. Apa yang mereka buat setelah kami bagi kitab? Yatlunahu haqqa tilawati. Ada lagi, bukan baca saja, ada satu lagi perkataan haqqa tilawati. Apa mana? Subhanallah. Dia kata ulama haqqa tilawati ni 3. Satu, baca lafaz. Baca perkataan ayat tu dengan betul makhrajnya, dengan tajwidnya. Yang kedua, faham maksud. Yang ketiga, amal dengan tuntutan. Baru ada 3 ni dipanggil haqqa tilawati. Bacaan yang sebenar-benar baca. Jadi kalau baca saja tak faham apa-apa, belum haqqa tilawati. Ataupun dah faham maksud tapi tak berubah juga, tak ikut juga arah Al-Quran, belum haqqa tilawati, dan Allah tak puji. Ya Allah puji ni haqqa tilawati. Kemudian Allah puji lagi apa dia? Ulaika yu'minu nabi. Itulah orang yang beriman dengan apa? Dengan kitab. Apa maksud beriman? Ikut. Boleh tak dia ikut kalau tak faham? Menunjukkan haqqa tilawati mesti faham. Kemudian Allah cela pula, wa man yakfur bih. Siapa yang kufur dengannya? Kufur dengan apa ni? Kitab tadi. Sama ada dia tak baca, ataupun baca tak faham, ataupun faham tapi tak ikut, kufur. Maka Allah cela, itu adalah humul khasirun, orang yang, ya Allah, kita tak rasa kita baca Quran tak faham, kita tak rasa kita rugi. Betul? Kita tak rasa bila kita faham Quran, kita tak amal, kita tak rasa rugi. Allah kata kamu adalah orang yang rugi. Bila kita rasa rugi? Bila kita rasa hidup kita rugi? Tak. Itu masa dah tua tu.
Masa muda-muda, bila kita rasa rugi, projek tak dapat, kadang-kadang tak dapat kerja yang gaji besar, kan? Kadang-kadang terlepas pula naik pangkat, kadang-kadang terlepas beli rumah yang terbaik tapi harga murah, kan? Kadang-kadang tak dapat beli kereta, kita rasa rugi. Tapi kita baca Quran 20 tahun tak faham, tak ada rasa. Sedangkan Allah sendiri kata, kamu adalah rugi. Bukan sebab tak ada harta, bukan sebab pangkat tak tinggi, tak. Sebab tak yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi ramai tak yang rugi? Ramai. Okey. Kemudian yu'minuna billah, mereka dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Kenapa dinamakan hari akhir? Apa makna akhir? Tak, akhir. Ha? Akhir apa makna dia? Hujung sekali lah. Makna lepas tu ada lagi tak? Ha. Kehidupan kita ada 4 peringkat. Peringkat pertama dalam perut ibu. Lepas tu ada tak kehidupan? Ada? Bila lahir kat dunia. Lepas dunia ada tak kehidupan lain? Ada. Apa dia? Alam barzakh. Lepas alam barzakh ada tak kehidupan? Ada. Lepas kehidupan tu ada lagi tak? Tak ada. Dia panggil hari akhir. Lepas tu tak ada apa-apa. Sama ada kamu ke syurga ataupun ke neraka. Masuk syurga kekal, masuk neraka kekal. Kalau kamu kafir. Okey. Allah puji lagi sifat sebahagian ahli kitab. Selain pada istiqamah, membaca ayat Quran di waktu malam, solat, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebenarnya rukun iman ada berapa? 6. Cuba sebut. Beriman dengan Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar. Yang ke-6, hari kiamat. 6 kan? Tapi perasan tak dalam Quran, banyak ayat Al-Quran bila Allah sebut pasal rukun iman, Allah sebut 2 je. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allah sebut berkembar. Bila sebut beriman dengan Allah, lepas tu Allah sebut beriman dengan hari akhirat. Tak sebut beriman dengan Rasul, dengan kitab, dengan qada dan qadar. Kenapa? Ha? Tak nampak? Beriman dengan malaikat pun tak nampak juga. Jalan malaikat pun gaib juga. Kenapa tak dimasukkan? Termasuk dalam hari akhir. Kalau beriman dengan kitab masuk? Kalau beriman dengan Allah masuk semualah, beriman dengan kitab, dengan Rasul. Ha. Okey. Jawapan tu tak salah. Subhanallah. Jawapan tak salah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu punca asas kepada manusia kufur, rosak akhlaknya, asasnya sebab tak percaya pada Allah. Satu. Yang kedua, manusia menyimpang daripada kebenaran ialah tidak ada pendorong untuk dia beriman dan beramal soleh. Jadi asas kepada manusia menjadi baik, beriman dengan Allah. Dan pendorong dia untuk buat amal soleh bila dia yakin ada hari pembalasan. 2 benda yang sangat penting. Kalau 2 benda settle ni, beriman dengan Rasul, tak ada masalah. Sebab bila dia beriman dengan Allah, dia nak tahu tak apa perintah Allah. Dia pun cari kitab. Faham? Bila dia tengok kitab,
Tuhan kata aqimus solah. Macam mana nak solat? Dia pun cari Rasul. Sebab Rasul menerangkan. Kemudian kehidupan dia, bila ada masalah, dia yakin ini adalah qada dan qadar Allah. Boleh? Dua benda penting ni. Sebab tu Nabi bila di Mekah 13 tahun, apa penekanan Nabi? Dua benda ni lah. Orang musyrikin Mekah rusak sebab tak percaya pada Allah, dan dia yakin lepas mati ni tak ada apa-apa dah. Buatlah sejahat apa pun. Buatlah apa segala kerosakan. Sebab tak ada pembalasan. Maka Nabi betulkan dengan dua benda ni. Dan ayat Quran pun banyak fokus pada dua ni. Kalau settle dua ni, habis cerita. Betul tak? Kita percaya ada Tuhan, kita pun sembah dia. Tiba-tiba ada nafsu, perasaan nak buat jahat. Lepas ni kena balas ni. Menipu, mengumpat, kena masuk neraka. Oh, tak jadi. Mula. Okey. Dan benda ni yang tak diterapkan dalam sistem pendidikan sekolah rendah. Tak ada ni. Betul? Yang ada rukun Islam, rukun iman. Tapi penekanannya kepada selepas ni ada hari akhirat. Kamu buat jahat, dibalas jahat. Kamu buat baik, tak ada peningkatan. Yang ada ialah, kalau nak jadi orang Islam, kena solat. Bila sampai bulan Ramadan, kena puasa. Kemudian malam tu ada solat tarawih. Kan? Pagi 1 Syawal, solat raya. Lepas tu kalau ada duit banyak, pergi haji. Ada banyak lagi, keluar zakat. Ada lagi lepas tu, habis. Betul tak? Okey, lepas tu, apa lagi sifat ahli kitab yang Allah puji ni? Tak cukup lagi ni. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Bukan bermusim, sentiasa menyuruh. Bil ma'ruf. Perkara ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Apa makna kebaikan? Ha? Kadang-kadang orang tu berjalan depan orang tua, tunduk je. Kita kata ma'ruf tak? Budak ni baiklah, tapi tak salat. Itu baik di sisi manusia. Baik di sisi manusia. Allah suruh tak kita berjalan depan mak bapak sampai tunduk macam ni? Allah suruh? Tak. Allah kata apa? Jangan kata, tapi cakap dengan mak bapak, mak ni, tapi bila berjalan, tunduk je. Itu bukan ma'ruf. Ma'ruf ialah apa yang Allah suruh. Walaupun orang kata tak ma'ruf. Kan? Pergi berdakwah, pergi rumah ke rumah kan, orang kata ma'ruf tak? Orang kata, apa mengganggu orang ni? Jadi ma'ruf yang betul ialah yang ikut kehendak Allah. Bukan ikut kehendak manusia. Orang kata, ma'ruf 10 Muharram buat bubur Ashura. Allah kata, ma'ruf 10 Muharram puasa. Yang mana ma'ruf yang betul? Tapi yang mana yang untung? Boleh? Jadi suruhlah yang ma'ruf, yang mana ni? Yang Allah redha. Bukan yang manusia redha. Kemudian, cukup tak? Kita suruh je orang buat ma'ruf. Orang buat munkar, kita tak kisah. Tak peduli. Cukup? Tak cukup. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mencegah dari kemungkaran. Apa pula makna mungkar? Apa pula makna mungkar? Benda yang dilarang oleh Allah. Benda yang tak disukai oleh Allah. Walaupun manusia suka. Okey. Kalau anak kita tak baca buku sekolah dengan tak baca Quran,
Yang mana kita suruh? Ha? Cakaplah benar. Ya Allah suruh makruf kan? Makruf yang mana ni? Kalau malam peperiksaan, anak kita ambil Quran baca. Besok peperiksaan ni, kita cegah tak? Ataupun kita kata Alhamdulillah. Siapa ada pengalaman? Tak ada. Oh, Mak Sri tak ada? Kalau anak kita baca Quran malam peperiksaan, kita cegah tak? Ha? Betul kan ni? Besok nak exam ni, bukan subjek Quran pun. InsyaAllah dengan baca Quran tu dia akan dapat jawab soalan. Itu teori. Teori. Kamu ni besok nak puasa, baru nak baca Quran. Dah tutup Quran, ambil baca. Bila dia nak baca Quran, kita kata baca, kemudian tengok terjemahan. Lepas tu baca buku. Kan? Galakkan dua-dua sekali. Anak kita tak pergi sekolah dengan tak solat. Yang mana kita marah? Alhamdulillah. Okey. Wa yusari'una, dan mereka bersegera. Segera apa ni? Fil khairat. Fi apa makna fi? Dalam. Khairat. Kalau khairun, kebaikan. Kalau khairat, banyak. Sebab apa banyak? Sebab kebaikan memang banyak. Dalam kebaikan-kebaikan. Ini tak ada kaitan dengan khairat kematian. Kita bila sebut khairat kematian, apa maksud dia? Beli kain kafan kan, prepare nak mati. Tak ada kaitan langsung fil khairat. Apa saja kebaikan? Kebaikan yang mana ni? Ya Allah suruh. Apa maksud yusari'una? Apa mana yusari'una? Apa mana bersegera dalam kebaikan? Adakah kita solat cepat-cepat? Bukan masalah sentiasa ni. Allah kata guna perkataan yusari'una. Yusari'una segera. Jangan tangguh. Bila dengar je sami'na wa atana, masa tu. Itu mana yusari'una. Ini kita dah dengar kan kelebihan puasa, contohlah 10 Muharram. Slow je, tengok-tengok terlepas. Itu bukan yusari'una. Bila saya bagi doa, bila yusari'una, terus amal. Ni dak tengok bulan depan tak hafal lagi. Itu bukan yusari'u. Bukan yusari'u. Tapi kalau orang jemput makan, yusari'u tak? Kadang-kadang menyesal, ya Allah terlupa. Tapi kalau terlepas buat amal soleh, menyesal tak? Ya Allah, sebulan dah aku tahu tapi tak amal lagi. Boleh? Jadi sifat terpuji apa dia? Bila dengar kebaikan, bukan buat yusari'una, segera. Macam kisah para sahabat bila Allah turun ayat tentang haramnya arak. Apa mereka buat? Yusari'una. Terus tuang. Yang kat tangan pun tuang. Bila turun ayat tentang hijab, apa mereka buat? Yusari'una. Apa mereka buat? Terus tarik. Tak ada tudung, terus tarik. Apa yang ada, semua tutup. Kita kalau tahu ayat hijab, bila ada pasal minggu jual tudung, minggu depan. Tunggu minggu depan lah. Itu bukan yusari'una. Boleh? Okey. Soalan kenapa Allah sebut ini baca Al-Quran? Baca Al-Quran waktu malam. Okey. Kemudian tengah-tengah beriman dengan Allah. Saya nak tanya, tengah-tengah beriman dengan Allah, di hujung
berdakwah. Okey? Soalan dia, kenapa baca Quran tiba-tiba beriman dengan Allah? Sepatut yang mana dulu? Beriman dulu. Betul kan? Jadi soalan, kenapa Allah sebut baca Quran dulu baru beriman dengan Allah? Susunan ayat ada maksud. Kamu nak beriman macam mana kalau tak baca Al-Quran, tak faham Quran? Asas nak beriman mesti faham Al-Quran. Faham dan baca betul-betul, barulah iman kamu mantap. Betul? Sekarang terbalik. Tak, dia beriman dulu. Beriman dulu. Baca Quran tak faham. Sampai umur 60, beriman tak dengan Allah? Beriman. Cuba ambil satu ayat baca. Cuba terjemah, tak faham. Tak betul. Macam mana kamu beriman dengan Allah, tak faham apa yang Allah cakap? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Sebab itulah kalau orang tanya kita, saya ada masalah hati, masalah akhlak, macam mana saya nak baiki diri saya? Jawapan dia dalam ayat ni. Proses nak baiki hati apa dah? Baca Quran dulu. Pergi tadabbur. Barulah datang beriman dengan Allah. Betul tak? Kalau kita banding kita belajar masa sekolah, belajar agama, kemudian kita solat, dengan sekarang kita tadabbur, lepas tadabbur, mana iman kita lebih mantap? Lepas tadabbur. Sebab kita dah kenal Allah melalui ayat Al-Quran. Kita tahu perintah Allah melalui Al-Quran, iman kita lagi mantap. Boleh? Jadi kejanggalan yang paling ketara dalam sistem pendidikan kita di mana-mana ialah apa dah? Proses pendidikan tak ikut tertib. Tak ikut tertib. Beriman dengan Allah, hafal rukun iman, hafal rukun Islam, tapi Quran tak faham. Tak betul. Okey, berapa semua ni sifat ahli kitab yang Allah puji? Berapa semua? Satu, ummatun qa'imah, istiqamah. Yang kedua, pembaca. Yang ketiga, solat. Yang keempat, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang kelima, amar ma'ruf, nahi munkar. Yang keenam, lengkap. Allah puji. Walaupun dia asalnya ahli kitab. Asalnya Yahudi, asalnya Nasrani. Maka kesimpulan Allah kata apa? Wa ulaika. Dan mereka itulah minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Sekarang kalau orang tanya kita, siapakah orang yang soleh? Kita boleh jawab tak? Ada 6. Biasa kita kata, itu orang soleh tu apa dah? Suka pergi masjid. Tak, boleh tentu. Suka pergi masjid, tapi kemungkaran di rumah tak cegah. Soleh ke tak? Tak. Dia suka baca Quran, suka pergi masjid, tapi baca Quran tak faham. Soleh ke tak? Tak. Ada 6 ni, barulah Tuhan kata, itulah orang yang soleh. Apa makna soleh? Orang yang hatinya baik dan kebaikannya melimpah pada orang. Setelah ada 6 sifat ni. Kita sendiri termasuk tak orang yang soleh? Tak, nanti dulu. Tengok sifat ni ada tak? Ada ke tak? Itu yang insya-Allah tu yang masalah tu. Kadang-kadang kita rasa soleh, dah solat, dah pergi kelas kan. Tapi kita tengok ada satu benda kita tak buat. Apa dia? Tak, yang pertama fail dah ni. Baca Quran tak faham. Apa sebab kita, Kak Ramlah kata tak mencegah perkara munkar. Saya nak tanya, apa sebab ramai orang Islam solat tapi tak buat kerja ni? Tahu tak sebab dia? Tak faham Quran. Kita dah belajar ayat lepas. Tuhan kata apa? Kamu adalah umat terbaik bila? Kita tak baca ayat itu dan kita tak faham. Jadi kita berperasan, apa lagi mungkar aku buat, dah tak ada dah bertaubat dah.
pada satu benda asas yang menandakan umat tu menjadi baik, iaitu menyuruh yang makruf kita tak buat. Dan kerana tak buat yang ni lah ni, tak buat yang satu ni, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyebabkan orang Yahudi dilaknat. Kita buat yang ni je, Allah melaknat dia. Kan kita belajar minggu lepas. Surah apa dah? Tak ingat dah. Surah apa? Allah. Al-Ma'idah 78 dan 79. Allah melaknat bukan sebab dia tak baca Quran, bukan sebab dia tak beriman dengan Allah, tapi tak buat satu benda je. Nampak tak? Maknanya nak menjadi orang yang soleh mesti ada 6 ke ataupun sebahagian? 6. Allah maja'alna minas salihin. Ya Allah, jadilah kita orang yang soleh. Apa doa Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kemudian tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Okey, apa maksud dia? Cuba terjemah. Anta waliji. Engkau adalah pelindung aku. Di mana ni Allah pelindung kita? Dunia dan akhirat. Bila Allah, kita serah diri kita pada Allah di dunia, maka Allah akan pimpin kita sampai ke akhirat. Satu doa dia. Yang kedua, maka matikan aku dalam Muslim. Siapa yang berdoa minta mati dalam Islam? Doa siapa ni? Apa pengajaran dia? Kalau seorang Nabi pun masih berdoa supaya Allah matikan di hujung kehidupannya dalam Islam, menunjukkan apa tu? Iman tu boleh turun naik. Kan? Kalau Nabi Yusuf doa ni, Pakcik Yusuf lagi kena doa. Okey, doa ketiga apa dah? Wa alhiqni. Apa dia alhiqni? Tak, gabungkan aku. Bila aku mati dalam Muslim, gabungkan aku bersama orang yang soleh. Ni, siapa yang orang soleh? Nabi Yusuf bercita-cita nak masuk kumpulan ni. Sebenarnya dia dah masuk dah. Tapi orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia risau. Takut-takut tak masuk. Jadi dia mengharapkan masuk dengan berdoa. Boleh? Baca doa ni, wa alhiqni bis salihin. Hasan, dia ada dua pendapat lah. Satu kata tak boleh sebab Nabi melarang membaca Al-Quran ketika rokok dan sujud. Sebabnya apa dah? Ketika rokok ni kedudukan menundukkan kita dihina. Quran tu mulia tak sesuai. Baca satu benda yang mulia dalam keadaan tak mulia, kita tunduk je kan. Apatah lagi ketika sujud. Maka Nabi kata aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Tapi ada pendapat ulama mengatakan kalau kita baca doa daripada Al-Quran, niat baca doa, bukan niat baca Al-Quran, maka dibolehkan. Niat baca doa. Kalau baca doa dekat Al-Quran, ni edikna narik ni ke? Jangan tukarlah. Jangan tukar. Kenapa kalau buat inah? Jangan ikut imam. Jangan ikut imam. Baca yang doa ramai. Banyak tak doa dalam Quran yang menunjukkan ramai? Baca yang ramai itulah. Kalau seorang tu untuk seorang-seorang masing-masing baca. Yang ni untuk seorang ke ramai ni? Seorang. Jadi kalau kita nak baca untuk anak-anak macam mana? Nak supaya anak kita pun dapat juga doa ni macam mana? Jangan ubah. Bagi dia baca doa ni.
Sebenarnya kaedah terbaik ialah kita ajar anak kita supaya terus direct pada Allah. Jangan bergantung pada orang tengah. Yang bergantung pada orang tengah tu, dia minta tak bersungguh-sungguh tu. Mak, jangan lupa doa saya. Dia tak berdoa pun. Ada ajak dia. Kita bagi doa ni, okey, mak tak nak doa pada anak sekarang. Sekarang, mak nak anak sendiri berdoa. Sebab Allah nak dengar apa yang anak nak. Tunjukkan kesungguhan. Baca doa ni, bagi doa ni. Ataupun kalau dia tak boleh hafal, apa kaedah dah? Kita baca, dia ikut. Ikut mak. Anta waliyi, anta waliyi. Dia ikut. Lama-lama sebulan dia hafal lah. Kan? Okey? Kemudian Tuhan kata, wa ma yaf'alu. Satu saya nak sebut ni. Fi. Dan satu lagi ayat. Yusari'una ilal khairat. Apa makna ilah? Mereka berlomba kepada kebaikan. Yang ni yusari'una fi. Mereka berlomba. Beza tak? Kenapa Allah tak guna ilah? Tengok bahasa Arab. Huruf pun membawa makna. Subhanallah. Allah nak bagi tahu orang yang beriman ni, yang selalu baca Quran, dia sentiasa duduk dalam kebaikan, tapi dia berlumba. Tapi kalau ilah ni, makna dia belum duduk dalam kebaikan, baru nak pergi kepada kebaikan. Faham tak? Jadi kalau baru nak pergi kebaikan, belum salihin. Yang salihin ni memang duduk dalam kawasan kebaikan. Cuma beza dia apa dah? Dia segera. Faham tak? Beza tu. Beza. Contohlah, dia kalau solat jemaah sentiasa ada kat masjid, ada awal waktu, ada saf pertama. Itu fi ke ilah? Fi. Tapi dia tak pernah pergi masjid, hari ni baru nak pergi. Itu fi ke ilah? Ilah. Beza tak? Jadi kalau ilah tu belum salihin. Okey, kemudian wa ma yaf'alu. Dan tidak. Bukan. Apa? Yang yaf'alu, mereka lakukan, kerjakan. Lakukan apa ni? Min dari dalam masyarakat kalau tanpa alif lam makna apa? Umum. Apa saja kebaikan. Tapi kebaikan yang Allah redha lah. Apa sahaja, apa-apa kebaikan. Falan yukfaruh. Maka mereka tidak sekali-kali. Lan tu makna tidak sekali-kali. Yukfaruh. Yukfaruh daripada kufur. Apa makna kufur? Apa mana asal makna kufur? Kufrun. Kufrun asal dia setrun. Tutup. Setrun. Tutup. Sebab itulah bila Allah bagi nikmat mata, kita guna mata untuk tengok benda yang haram. Dia panggil apa? Kufur nikmat. Apa maksud? Kita tutup nikmat tu. Sebab tu orang kafir dipanggil kafir. Sebab apa? Dia menutup nikmat iman. Tertutup. Boleh? Jadi siapa yang tak bersyukur kepada nikmat Allah, dia panggil kufur. Iaitu mereka menutupi nikmat Allah. Sepatutnya
Nikmat Allah tu dia tunjukkan, dia zahirkan. Okey? Jadi di sini apa makna? Siapa saja yang buat apa saja kebaikan, kadang-kadang nak senyum pada orang kan, kita rasa malah aja nak senyum. Ingat ayat ni, senyum. Kenapa tak nak senyum ni? Penat lah. Tak senyum. Senyum pun penat juga ke? Jadi sebenarnya yang susah nak senyum tu sebab apa? Ada penyakit apa? Penyakit hati. Dia kalau dah ada penyakit hati, jangankan nak bagi RM100, jangankan nak bagi RM1, nak senyum pun tak boleh. Bila orang susah nak senyum tu, makna dia kedekut. Dia kedekut. Jangan minta duit dengan dia. Orang ni sedekah yang free pun tak nak bagi, jangankan nak bagi duit. Kalau dia bagi, ada kepentingan. Kemudian, wallahu alimun bil muttaqin. Allah dan Allah alimun. Alimun apa? Maha mengetahui. Allah mengetahui dengan siapa ni? Dengan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sebenarnya Allah, adakah Allah hanya tahu tentang orang bertakwa saja ataupun tahu dengan semua manusia? Kenapa Allah sebut khusus orang bertakwa di sini? Ikhlas. Subhanallah. Pengajarannya Allah nak bagi itu, Allah nak galakkan kita jadi orang bertakwa. Kenapa? Allah bagi perhatian khusus. Jadilah orang bertakwa. Kalau nak special, jadi orang bertakwa. Boleh? Apa makna orang bertakwa? Sentiasa taat pada Allah. Bila-bila masa, di mana sahaja, walaupun ketika berseorangan. Kamu orang bertakwa di hadapan orang. Diam je. Padahal dia memang kaki cakap. Sebab ada orang. Orang tak ada je, cakap je. Susah tak? Susah tak nak jadi orang yang soleh? Yang paling-paling susah sekali dalam banyak-banyak ni, menyuruh benda yang makruf. Dan punca susahnya sebab dia tak faham Quran. Tak ada dorongan, tak ada kekuatan. Sebab dia tak faham Quran. Percayalah, kalau dia tak ada buat Al-Quran satu persatu, dia jadi dapat satu kekuatan luar biasa untuk berdakwah. Dan orang macam ni sanggup mati. Sebab apa? Dia tahu mati tu mati mulia. Mati mulia. Okey, bolehkah? Saya risau bila saya tak berdakwah. Dan saya lagi risau bila pelajar saya tak berdakwah. Dan saya risau belum tak dapat program dakwah. Bila nak berdakwah, jangan bergantung pada ustaz. Okey, ada soalan? Lagi dengan kita punya sikap kita dan cara kita pun dah kira macam orang nampak pun dah kira macam dakwah. Dia soalnya, orang nampak tak kita tu lebih sangat? Orang nampak tak akhlak kita terpuji? Tak nampak. Tak nampak. Macam contohlah, Umar Ibn Khattab kan? Sampai dia berjalan malam, tengah padang pasir, jumpa orang miskin, dia sendiri balik, ambil makanan pikul sendiri. Orang nampak tu. Orang nampak. Tapi akhlak-akhlak macam tu ada tak pada kita? Suka bantu orang bila-bila masa, malam pun pergi, siang pun pergi. Orang tak nampak.
Kan? Orang tak nampak. Jadi betul, dakwah dengan hal, iaitu dengan akhlak, lebih berkesan. Tapi soal sekarang, orang kafir tak nampak akhlak orang Islam terpuji. Orang tak nampak. Terhijab. Terhijab. Jadi tak ada tarikan. Boleh. Banyak lagi. Kadang-kadang orang tengok kita ni nampak okey je. Bila ada masalah, marah. Orang tak respect dah. Orang nak tengok akhlak orang Islam ni, dalam semua keadaan nampak okey je. Senyum sentiasa. Sakit pun senyum je. Itu orang tengok luar biasa tu. Bila accident je, Alhamdulillah. Ini nampak okey, pergi masjid. Bila accident je, buta ke? Tak ada akhlak. Betul tak? Saya pun tak ada jaminan akhlak. Orang boleh ikut akhlak saya. Tak ada jaminan. Okey, ada soalan lain? Dalam ayat ni nak menerangkan sifat-sifat orang soleh. Dalam 6 perkara dia mesti untuk step yang pertama istiqamah, yang kedua baca Quran, step tu. Kalau tak ada yang step pertama, yang kedua, ketiga, dia contohnya dia nombor 2, dia tak baca Quran. Sudah tentu yang bersegera dalam kebaikan tu dia Pasti. Betul. Pasti. Pertama, dia kena baca Quran, dia faham. Barulah dia boleh beriman dengan Allah. Bila dia beriman dengan Allah, dia yakin pada akhirat. Dan Quran kata apa? Siapa tak buat amal makruf, nahi munkar, kena laknat. Itu pendorong dia untuk buat yang ketiga. Kan? Kemudian bila dia buat yang ni, dia akan bersegera pula buat kebaikan. Sebab itu adalah Allah yang suruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera pada kebaikan, termasuklah segera bertaubat. Orang soleh buat dosa tak? Apa sifat orang soleh yang buat dosa? Segera bertaubat. Wasari'u ila maghfirah. Boleh? Sekarang setelah kita tak ada buat yang ni, kita rasa tak kita masih jauh? Itu perasaan tu betul. Perasaan tu betul. Tapi kalau kita rasa aku dah buat ni, tu tak betul. Tak betul. Kita nak biarlah sahabat macam sahabat kan, bila tunggu ayat Quran, pertama sekali dia rasa ayat tu tuju pada siapa? Dia. Itu perasaan yang betul. Walaupun dia sahabat, walaupun dia ahli syurga. Macam Sabit bin Qais kan, bila Allah turun ayat melarang sahabat meninggikan suara daripada Rasulullah. Dia terasa ayat ni turun pada dia. Sebab kebetulan suara dia, nada dia memang tinggi. Dia balik rumah, dia menangis, dia rasa dia ahli neraka. Padahal Nabi kata, kamu ahli syurga. Perasaan tu, itu penting tu. Jangan sekali-kali kita rasa kita dah okey, kita dah lebih baik pada orang, itu yang menghalang kita untuk menjadi lebih baik. Okey? Cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.